A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Al-Maidah. Dan Allah mengangkat mereka yang beriman daripada kamu dan mereka yang diberikan ilmu beberapa darjah. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Inilah kemuliaan orang yang berilmu. Di sini dikatakan bahawa Al-Tafsir mengatakan Allah mengangkat derajat mereka yang berilmu dan mengkaji ilmu secara ikhlas, yang ikhlas untuk Allah SWT, dan pasti akan Allah memberikan ganjarannya dunia akhirat, dan dunialah ketinggian derajat di kalangan orang yang beriman. Ayat ini sebagai tema pada kita apabila kita membicarakan tentang Baghdad. Baghdad ialah ibu kota kerajaan Abbasiyah yang terkenal, dan di sini kita lihat tamadun yang awal berlaku. Dan Madinah ialah satu bandar terancang, kota yang sangat terancang. Dilihat berlapis-lapis, ada bulatan yang memagar seluruh kawasan Baghdad, dan di luarnya ada satu kota lagi yang berada di tepi Sungai Dajlah, dan tempatnya sangat strategik. Tanahnya subur, dan disitulah bertapak satu tamadun yang besar dalam sejarah Islam, yaitu tamadun Islam di bawah kerajaan Abbasiyah. Dan para jemaah yang saya hormati sekalian, kita lihat ini peta yang dilukis pada kurun yang ada bertahun pada tahun 150 ketika kerajaan Abbasiyah bertapak di sini, menunjukkan bahawa inilah kota yang sangat-sangat dikagumi oleh sedunia. Bahkan diistilahkan bahawa ketika itu Baghdad ialah bandar yang terbesar di dunia, dan dikunjungi oleh seluruh pembesar-pembesar, pengunjung yang berkunjung untuk ilmu dan sebagainya. Di sini ialah terkenal dengan bandar ilmu. Baghdad ialah ilmu yang sangat mantap, ilmu yang berkaitan dengan ilmu turas tentang Al-Quran, dengan hadis, dengan sunnah, dan berbagai-bagai ilmu yang selain daripada ilmu turas, ilmu yang melengkap kepada ilmu turas, termasuklah ilmu-ilmu yang dibawa daripada luar dan di sini dikembangkan. Di sinilah budaya ilmu yang dijadikan agenda negara. Khalifah Abbasiyah menjadikan ilmu ialah agenda negara. Mereka yang terlibat dengan ilmu diberikan ganjaran yang tinggi, termasuk mereka yang menterjemahkan buku, mereka yang menulis buku, mereka yang terlibat dengan keilmuan, semuanya diberikan ganjaran, dan itulah di antara agenda besar kerajaan Islam Abbasiyah dalam konteks ilmu. Baghdad menjadi kota ilmu, kota tamadun, kota ekonomi, dan segala pertemuan timur barat, maka Baghdad ialah tumpuannya. Imam ataupun imam kita terkenal dengan Imam Syafi'i di situ. Dan dia pernah bertanya kepada sang muridnya, apakah kamu pernah sampai ke Baghdad? Maka kata muridnya, tidak. Saya belum sampai ke Baghdad. Kata Imam Syafi'i, ma ra'aita dunya wala ra'aita nas. Kalau kamu tak sampai Baghdad, kamu tidak kenal manusia. Kamu tak lihat dunia lagi. Kamu tidak melihat dunia dan kamu tidak melihat manusia lagi. Sekiranya kamu tidak sampai ke Baghdad, menunjukkan Baghdad ialah simbol keagungan tamadun dunia ketika itu. Dan dalam satu peristiwa lain, Imam Syafi'i menggambarkan kehebatan bandar Baghdad, di manakah kegiatan ilmunya berlaku. Dan dia katakan bahawa tidak aku masuk satu kawasan yang aku merasakan dia sebagai musafir, kecuali Baghdad. Bila aku masuk Baghdad, maka aku merasakan berasa aku berada di kampung sendiri. Ma dakhaltu baladan illa adatuhu safaran. Tidak ada tempat yang aku masuk kecuali di situ aku sebagai seorang musafir. Illa Baghdad. Fa ini mata dakhaltuha adatuha watanan. Dan kecuali Baghdad, sekiranya aku masuk Baghdad, maka aku merasakan itulah tempat bumiku sendiri. Dan itulah tuan-tuan, Baghdad yang digambarkan oleh Imam Syafi'i ini menggambarkan kegiatan ilmu yang sangat tinggi. Dan di sini kita lihat bakal disunahkan oleh satu bangsa yang tidak ada sebarang tamadun, yaitu bangsa Tatar, bangsa Mongol. Kata Imam Syafi'i lagi, Baghdad fil bilad kal ustaz fil imbad. Ini kata-kata lain. Umpama Baghdad dalam keadaan berbanding dengan negeri lain, ataupun kampung lain, ataupun bandar lain, umpama ustaz dibandingkan dengan pelajarnya. Baghdad dengan tempat lain dibandingkan seolah-olah para guru bersama dengan muridnya. Itulah bezanya antara Baghdad dengan tempat lain. Maksudnya lah Baghdad ialah bumi ilmu. Di mana-mana ilmu, mereka berbincang tentang ilmu, dan itulah Baghdad ketika zaman keagungannya. Dan Khalifah telah menubuhkan pusat pengajian, pusat penyelidikan, termasuklah Baitul Hikmah yang terkenal di Baghdad, yang dibuka oleh Khalifah Al-Ma'mun, Harun Rashid dan sebagainya.
diteruskan oleh khalifah-khalifah kemudian. Maka di situlah berkumpulnya para ulama kita, berkumpulnya saintis kita dan para ilmuwan bertumpu ke Baghdad dan menjadikan simbol Baghdad lah bandar ilmu. Di antara ulama kita yang terkenal ialah mereka yang terlibat dengan penulisan kitab-kitab yang besar, yang muktabar, yang sampai kita boleh saksikan sampai ini. Dan dikatakan bahawa pustakaan yang dibina oleh Khalifah Harun Rashid mempunyai jutaan volume buku-buku yang tersimpan dalam pustakaan ini, bahkan katalognya saja sudah memuati satu kawasan yang sangat luas, menunjukkan bahawa begitu besar keilmuan yang dikembangkan di Baghdad ketika itu dalam berbagai bidang. Berbagai-bagai bidang dalam ilmu turas yang pastinya, ilmu-ilmu yang dikaitkan dengan ilmu-ilmu tambahan, ilmu berkaitan dengan astronomi, ilmu berkaitan dengan fizik, matematik dan sebagainya, turut dikembangkan di Baghdad, dan Baghdad ialah bandar ilmu. Antara ulama besar yang dilahirkan di sini ialah Imam Abu Ja'far Tabari yang menjadi pengasas ataupun kepada penulisan Al-Quran itu sendiri. Tafsir yang pertama yang begitu panjang ditulis di Baghdad, dan itulah simbol keilmuan yang dipunyai oleh bandar Baghdad, kota Baghdad ketika itu, dan buku tafsir At-Tabari sebagai simbol penyidikan ataupun penulisan ilmu yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan sebagainya. Selain pada itu, kita lihat para saintis. Bukan saja para ulama, tetapi para saintis seperti Ibn Haytham, maaf saya, Abu Bakar Razi. Ibn Haytham ialah pakar dalam optik, dalam ilmu al-nazir, dan Abu Bakar Razi ialah pakar dalam perubatan, dalam ilmu kimia dan sebagainya. Dan dialah yang menemui hidrogen ataupun asid hidroklorik, asid sulfik dan sebagainya. Walaupun Barat tidak pernah memberikan iktiraf kepada penemuan bahan kimia dilakukan oleh umat Islam, dan Al-Razi lah yang membuka masjid ataupun perubatan ataupun hospital di Baghdad dan lain-lain. Begitu juga Al-Khazmi terkenal dengan ilmu astronominya, dan begitu juga Jabir bin Hayyan terkenal dengan ilmu kimianya. Maka di sinilah berkumpulnya tokoh-tokoh ilmuwan dunia. Ketika itu teknologinya juga cukup canggih. Binaan kotanya sangat terancang, sebagai seolah-olah itulah perancangan bandar yang kita alami sekarang. Yang kita kaji sekarang ialah perancangan bandar, dan kota Baghdad ialah satu strategi, satu contoh tamadun yang terancang. Bandar kota yang terancang, yang terdapat di situ berbagai-bagai bangunan yang utama, masjid, istana, Baitul Mal, pejabat dan sebagainya. Kita lihat dalam pembinaan rumah, masjid dan bangunan-bangunan yang penting di Baghdad ketika itu, mereka sudah sistem ventilasi. Dan masjid yang besar ketika musim sejuk di dalamnya panas, ketika musim panas dalamnya sejuk, sebab ada ventilasi yang sangat efisien. Dan ini sebahagian daripada kejuaraan udara yang dilakukan oleh saintis Muslim di Baghdad ketika itu. Barangkali kita baru kenal tentang ventilasi seperti ini, dan mereka di Baghdad, saintis kita telah melakukan kajian yang sangat-sangat terperinci. Bahkan mereka boleh membentuk ataupun membentuk ambobah. Ambobah ialah fountain ataupun pacutan air tanpa ada electricity, tetapi secara mekanikal, dan ini menggambarkan satu kajian yang satu tahap yang tinggi ketika itu. Mereka juga telah membina jam yang pertama, jam yang bergerak secara otomatik, yang digerakkan oleh mekanikal ataupun dengan air ataupun dengan pusingan yang berbagai. Maka itulah pencapaian yang sangat terkenal ketika di Baghdad. Dan tuan-tuan, ketika akhir kerajaan Abbasiyah, mereka telah lupa. Barangkali oleh kerana kemewahan yang Allah anugerahkan kepada Baghdad, mereka telah semakin lupa sehingga digambarkan ketika pemerintahan Khalifah terakhir Musta'zim. Dikatakan bahawa penduduk Baghdad telah mula berleka-leka, berhibur, dan bahkan dicatatkan bahawa pelacur telah muncul di tepi-tepi kota. Ini digambarkan bahawa ketika zaman keruntuhan, hampir keruntuhan Baghdad, kedudukan di dalam kota ini, walaupun ada perkembangan ilmu yang satu tempat sangat-sangat berkembang, tetapi di satu tempat lain, tempat yang kita lihat manusia telah lupa. Manusia telah lupa oleh kerana kemewahan yang dicapai oleh kota Baghdad, sehingga dikatakan wanita-wanita yang tidak berubah telah didapati di tepi-tepi sungai Tigris berhampiran kota yang utama ini. Dan inilah gambaran ketika Baghdad hampir jatuh. Selain daripada itu, kita lihat masyarakat kampung di luar kota Baghdad. Mereka yang terpencil daripada kemewahan kota, mereka ialah golongan yang miskin, yang bekerja secara setiap hari dan
hanya membanting tulang. Tetapi mereka lah golongan yang abid, golongan yang ikhlas, dan mereka tidak terlibat dengan segala kemewahan yang terdapat dalam kota Baghdad. Itulah pemenangan di antara suasana ketika Baghdad berada di hujung kejatuhannya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la takmusa hatta tuqatilut at-Turk. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah kamu umat Islam akan memerangi orang Turki. Orang Turk. Sirul ayun, sifat orang Turk ini ialah sirul ayun, matanya kecil. Humrul wujuh, mukanya merah, menyala. Zulful unuf, iaitu hidung yang rata, yang tidak tinggi, yang rendah. Kan wajuhum al-mujjan al-mutarakah. Dan wajah mereka seperti perisai yang cembung. Maksudnya lah seperti kata pentafsir, mereka mengatakan bahawa wajah yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini ialah mereka yang muka bulat dan tembam, mukanya tembam dan bulat. Itu maksudnya wujuhum majjan al-mutrakah. Wala tamasah hatta tuqatilum qauman nu'aluhum asy'ar. Dan kamu tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah kamu semua umat Islam akan memerangi satu kaum yang pakaian mereka, kasut mereka ialah daripada bulu, daripada kulit binatang. Dan ini ialah muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak berlaku hari kiamat, dan sekiranya perkara ini berlaku, maka menggambarkan hari kiamat sudah makin hampir. Dalam sejarah umat Islam kita lihat, ada di antara ahli ilmuwan kita yang cuba hubungkan dengan hadis ini dengan wajah orang Tatar, orang Mongol. Kamu tidak berlaku hari kiamat kecuali kamu akan memerangi orang yang wajahnya merah mukanya. Wajahnya merah, hidungnya kecil, rendah, rata. Dan sebagaimana hadis ini mengatakan bahawa muka mereka bulat dan tembam. Dan kalau kita bandingkan dengan wajah yang ada di sini, dia menggambarkan seolah-olah ada satu bangsa yang matanya kecil, terkenal kawasan di Asia, di utara Asia, dan kebetulan umat Islam telah berperang dengan kumpulan ini, yaitu kumpulan Genghis Khan dan juga kumpulan keluarganya yang telah menalungi hampir separuh dunia yang telah ditaluki, dan akhirnya termasuklah Baghdad yang kita bincangkan tadi. Sifat kaum ini, kata Rasulullah dalam hadis tadi, ialah mereka yang pakai pakaian bulu. Mereka pakai pakaian bulu dan kasut mereka bulu, dan mereka ada perisai, dan itulah sebahagian pakaian orang Mongol. Itu sebab seperti Mustafa Al-Mawardi, bekas rektor Universiti Azhar, dia mengatakan dalam tafsir Al-Mawardi bahawa dia menjangkakan bahawa hadis ini merujuk kepada orang Tatar Mongol. Itu ialah pandangan Syekh Mustafa Al-Mawardi. Di dalam tafsirnya dia mengatakan seolah-olah yang digambarkan dalam hadis ini tepat mengenai wajah yang ditunjukkan oleh Genghis Khan, Kublai Khan, dan Hulagu Khan dan kumpulannya. Sampai semati. Benar-benar ketika dalam kurun yang ke-13, mereka telah keluar daripada timur ataupun di utara China. Mereka telah turun ke bawah dengan pakaian yang sebagaimana disebut dalam hadis tadi. Dengan kudanya, mereka lah kaum yang perkasa. Mereka tidak ada sebarang tamadun. Kekuatan mereka hanyalah kepada senjata dan kuda mereka, panah mereka yang tepat, dan itulah kekuatan mereka. Mereka sangat-sangat ramai, ratusan ribu. Mereka datang ke seluruh arah, dan itulah umat Islam telah menerima mihnah yang sangat dahsyat ketika kurun yang ke-13. Dikatakan mereka turun daripada utara China, turun ke bawah, dan membunuh setiap kawasan yang ditemui penduduk, dan itulah sifat orang yang dimasukkan dengan orang Tatar tadi. Apa beza antara Mongol dan Tatar? Tatar lebih umum daripada Mongol. Mongol satu bangsa. Tatar ialah koleksi daripada bangsa-bangsa yang hidup di kawasan Tengah Asia, termasuk orang Turki. Sebab dalam tentera Genghis Khan ini bukan Mongolia saja, tetapi termasuk daripada berbagai-bagai bangsa yang duduk di bawah perintahan Mongolia. Dan oleh sebab itu, penulis Islam lebih tertarik menggunakan istilah Tatar. Tatar menggambarkan kompleks ataupun satu gabungan bangsa-bangsa yang berada di bawah Mongolia. Itu maksudnya Tatar dan Mongol. Dan tuan-tuan, kita lihat, sebelum dia datang ke Baghdad, dia cuba untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan kecil di bawah Baghdad. Kita lihat kerajaan Baghdad yang sangat besar itu, ada kerajaan-kerajaan yang bernaung di bawah Baghdad, umpamanya kerajaan Khawazmi. Kerajaan Khawazmi ini diperintah oleh seorang khalifah.
Khalifah ini diiktiraf oleh Baghdad pada awalnya, tetapi akhirnya dia telah ada konflik dengan Baghdad. Maka mula-mula sekali tentera Tatar datang untuk menghancurkan Khazmi ini. Dan dia nak test kekuatan yang ada pada Baghdad. Dia telah menghancurkan kota Khazmi. Dan dia menunggu apakah tindakan dia pada Baghdad. Rupa-rupanya ketika itu, ketika Khalifah terakhir Abbasiyah, Musta'sim, dia telah mengabaikan tanggungjawabnya terhadap negara-negara kecil tadi. Dan seolah-olah dia tidak ada apa-apa yang berlaku kepadanya apabila kerajaan Khazmi ini telah hancur. Dan pemerintahnya Muhammad Shah Khazmi telah lari tapi tidak berlindung di Baghdad. Dikatakan di antara Khazmi dengan Baghdad ada konflik. Itulah suasana perpaduan keimanan umat Islam ketika itu telah renggang. Negara yang bernaung di bawah Baghdad telah diabaikan. Dan dikatakan bahawa Khalifah yang merintah di Khazmi ini telah begitu kecewa sebab tidak diberi perhatian oleh kerajaan Indo Baghdad ketika itu. Ini menggambarkan bahawa Mongolia ataupun Tatar dapat menggambarkan bahawa kekuatan Islam sekarang sudah goyah. Walaupun Baghdad ialah sebuah kota yang terbesar dunia, tetapi dengan melihat kekalahan Khazmi, dia dapat merancang untuk meneruskan perjalanannya ke timur dan untuk menjatuhkan satu demi satu kerajaan Islam. Akhirnya dia sampai ke Bukhara, subhanallah. Sampai di Bukhara, dia menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Dan setiap umat Islam di Bukhara dibunuhnya. Dan diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab sejarah Al-Bidayah wal Hinayah yang tulis oleh Ibnu Katsir mengatakan bahawa apabila mereka sampai saja ke Bukhara, kota Imam Bukhari, maka mereka membunuh, menawan dan mengazab umat Islam dan darah yang berlumuran ataupun yang dicurahkan di bumi Bukhara sangat-sangat dahsyat. Masjid diruntuh dan kita lihat di situ, maka dibayangkan oleh Imam ataupun Ibnu Katsir mengatakan bahawa bandar Bukhara seperti bandar yang telah diruntuh ganak sebagaimana digambarkan sebagai satu kawasan yang telah hancur lebur. Digambarkan oleh Ibnu Katsir bahawa apabila datang tentera Tatar ke arah Bukhara, maka dengan mudah Bukhara jatuh dan membunuh puluhan ribu umat Islam di Bukhara. Maka semakin yakinlah Genghis Khan, pemimpin besar mereka, semakin yakin bahawa Islam sudah tidak kuat. Sebab tidak ada pertolongan apabila kota Bukhara telah ditakluk oleh Mongolia ataupun oleh Tatar, maka tidak ada sebarang pertolongan daripada Baghdad. Maka yakinlah dia bahawa Baghdad tidak mempedulikan kawasan negara-negara kecil di bawah naungan Baghdad itu. Dan mereka teruskan perjalanan mereka. Mereka teruskan ke Samarkand. Samarkand ialah kota terbesar di kawasan tengah. Dan ketika itu, mereka telah menghancurkan sebagaimana mereka menghancurkan Islam di Bukhara. Mereka membunuh. Dan apabila tentera Islam yang berjuang dengan tentera Tatar di Samarkand, di sinilah Genghis Khan tidak puas hati. Lalu apabila umat Islam kalah, dia membunuh sepuas-puasnya. Dan dia beredar untuk seterusnya, tetapi dia tidak pasti, dia datang kembali. Dia kepung sekali lagi kotanya. Di kotanya dikepung sekali lagi. Dan kota ini, kita lihat pengkhianatan sentiasa ada. Maka sebahagian daripada penduduk di kota Samarkand mengatakan bahawa sekiranya kita menentang Tatar, kita tidak akan menang. Bagaimana kalau kita menunjukkan sikap kita terbuka kepada Tatar, kita biarkan, kita buka kota kita. Dan sebahagian daripada mereka telah bersetuju. Sedangkan pejuang-pejuang Muhajirin, pejuang-pejuang Islam yang lain, mereka tidak membenarkan untuk bertoleransi dengan Tatar sama sekali. Lalu sebahagian mereka telah membuka kota Samarkand dan dengan harapan bahawa mereka akan diberikan keamanan oleh Genghis Khan. Apa yang berlaku ialah seluruhnya dibunuh. Dan itulah cara mereka yang tidak ada tamadun. Pembunuhan demi pembunuhan, darah yang dicurahkan. Tidak kira sama ada mereka yang menentang ataupun mereka yang meminta perlindungan kepada mereka. Maka perkara yang sama sebab alasannya bahawa kamu telah menentang kami. Pertama kali kami masuk ke bandar Samarkand, kamu telah menentang kami dan kami tidak percaya kepada orang Samarkand, umat Islam Samarkand, dan dibunuhnya orang Samarkand. Dan kita lihat inilah kejatuhan, kemusnahan, tribulasi, mihnah yang dialami oleh umat Islam di Samarkand. Kemudian dia teruskan ke bandar seterusnya menuju ke Baghdad dan sampai ke Bandar Balah. Bandar Balah dikepungnya
dan orang balas mengetahui bahawa tentera Samarkand, tentera Genghis Khan ini tidak dapat ditahan lagi. Lalu mereka mengatakan kami menyerah kalah. Sebelum berperang, orang Balah, kota Balah mengatakan kami menyerah diri kepada Genghis Khan. Dan inilah pertama kali Genghis Khan tidak membunuh. Inilah pertama kali orang Balah tidak dibunuhnya, dan inilah satu kota yang selamat. Dalam perjalanan tentera Tatar ke timur, hanya satu bandar saja yang selamat, iaitu Bandar Balah. Sebabnya penduduknya tidak melawan sama sekali. Lebih malang pada itu, dibawanya sebagai tenteranya. Orang Balah diambil sebagai tentera kepada Genghis Khan untuk membunuh umat Islam, untuk menyerang umat Islam. Dan bandar seterusnya lah bandar yang dikatakan bandar hampir kepada Baghdad. Mereka sampai ke hampir ke Marwah. Satu lagi bandar Marwah. Di Marwah sekali lagi berlaku perkara yang sama. Penduduk Marwah telah bangkit dan membantah dan memerangi tentera Tatar, dan mereka dilakukan sama seperti mereka lakukan di Samarkand. Dikatakan bahawa 200,000 umat Islam telah dibunuh. Siapa saja menghalang perjalanan Tatar, mereka akan menerima nasib sama. Kematian yang berlaku di sepanjang perjalanan. Di dalam perjuangan ini, tuan-tuan, sentiasa ada pengkhianat. Tentera-tentera yang ikhlas berjuang, tetapi kadang-kadang ada sebahagian mereka yang bekerjasama dengan tentera Tatar. Dan inilah apabila bandar kota Baghdad sudah hampir dimasuki oleh tentera Mongol. Mereka merancang untuk pergi lebih jauh, tetapi mereka berhati-hati. Apabila sampai di kawasan Marwah, mereka meninjau kawasan Baghdad. Apakah Baghdad ini boleh kita masuk secara sebagaimana kita telah mengalahkan tentera Samarkand ataupun tentera Bukhara dan sebagainya. Dan di sinilah kita lihat permainan pengkhianatan dilakukan umat Islam. Mereka mencari ejen mereka. Di antara ejen mereka yang terkenal dalam sejarah ialah Nasiruddin At-Tusi. Dan inilah gambar Genghis Khan, patung Genghis Khan yang cuba untuk menaklukkan Baghdad, tetapi dia masih ragu-ragu. Sebab diketahui bahawa Baghdad adalah kota terbesar dunia ketika itu. Dan sekarang apakah yang harus dilakukan? Baghdad bukan sebarang kota dan berlapis-lapis pagarnya. Ini pandangan artis menggambarkan kota Baghdad dan di tengah-tengahnya masjid. Inilah sifat kota Islam, di tengah-tengah masjid dan dipagar oleh barisan pagar yang sangat utuh. Dan bagaimanakah untuk mengalahkan tentera Baghdad, dan itulah yang dibincangkan oleh tentera Tatar sebelum mereka sampai ke Baghdad. Dan ejen mereka ialah Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi inilah seorang tokoh saintis Muslim yang terkenal. Dan Genghis Khan mengatakan anaknya, ia bernama Hulagu, untuk tujuan Baghdad. Khusus untuk Baghdad, ditugaskan Hulagu untuk menghancurkan Baghdad. Dan di sini penasihatnya lah Nasiruddin At-Tusi. Tuan-tuan harus hati-hati di sini. Apabila kita membaca sejarah yang tulis oleh orang Syiah, mereka menafikan sama sekali. Sebab kebetulannya Nasiruddin At-Tusi yang terkenal dalam sejarah Islam, dan dia adalah seorang Syiah. Dan dia mengharapkan bahawa Baghdad akan menjadi kota Syiah. Maka dia bersama dengan Hulagu telah merancang sesuatu. Dan oleh sebab itu mula-mula sekali meninjau kekuatan tentera Islam di Baghdad. Dikatakan tentera Islam Baghdad sekurang-kurangnya ada 200,000 tentera. Sekurang-kurangnya ketika zaman kelemahan Islam di Baghdad, sekurang-kurangnya tentera Islam ada 200,000. Lalu apakah perancangan saraf ataupun perang saraf dilakukan? Mereka mengatakan, membawa berita bahawa tentera Tatar tidak kuat. Oleh sebab itu, Baghdad tidak perlu disokong ataupun dipertahankan oleh 200,000 tentera. Tak perlu. Kalau dah 100,000, 10,000 tentera pun sudah cukup, sebab tentera Baghdad, tentera Genghis Khan tidak kuat. Tentera Hulagu tidak kuat. Itulah yang dimainkan oleh Nasiruddin At-Tusi. Dan dia memerlukan pengkhianat dalam kota Baghdad. Dan mereka temui pengkhianat dalam kota Baghdad ialah Perdana Menteri sendiri, Wazir Al-Azhar, iaitu Ketua Menteri Kerajaan Baghdad di bawah Khalifah sendiri, menjadi ejen kepada Hulagu dan untuk bersama-sama untuk menghancurkan Baghdad dengan janjinya bahawa Baghdad akan dijadikan kota Syiah. Ketika itu Baghdad adalah kota Sunni, dan sekarang janjiannya untuk dijadikan Baghdad sebagai kota Syiah. Dan maka perancangan dilakukan. Sebagai balasannya, At-Tusi diberikan segala kebebasan, segala kebelanjawan
segala pemudahan untuk mencerap langit, iaitu dalam ilmu astronomi. Tuan-tuan, jasa Nasiruddin Tosi dalam konteks astronomi sangat besar. Ketika selama saya belajar, ketika saya lakukan kajian PhD dulu, saya banyak membaca tulisan-tulisan yang ditulis oleh Nasiruddin Tosi. Sebenarnya dalam konteks kajian astronomi, falak, Nasiruddin Tosi adalah seorang tokoh yang sangat hebat. Tetapi kita bincangkan sekarang adalah dari segi pengkhianatan. Dia menjadi penasihat kepada Hulagu. Hulagu sekarang merancang untuk menghancurkan Baghdad. Dan peranannya dimainkan At-Tusi inilah yang kemudiannya masuk ke dalam kota Baghdad dan mencari ejen-ejen, dan mereka telah berjaya untuk mendapatkan Perdana Menteri sendiri, dan oleh sebab itu mereka sedang merancang sesuatu. Sekarang tuan-tuan, tempat cerapan yang dilakukan oleh Tusi masih dibina kembali di Maraga, di kawasan yang dekat dengan Azerbaijan, dan inilah semuanya dibiayai oleh Mongol, dibiayai oleh Tatar supaya dia memberikan kekuatan kepada Tusi untuk sama-sama untuk menghancurkan Baghdad. Inilah Hulagu, tuan-tuan. Dan oleh sebab itu dia telah mengadakan pakatan dengan orang Kristian, dengan tentera salib, sebab Al-Kufaru alal Millati Wahidah. Sama ada Mongol ataukah namanya salib, perang salib, ataupun siapa saja, kalau untuk menghadapi orang Islam, mereka boleh bersatu. Dalam konteks ini, Hulagu mencari rakan kongsi mereka, iaitu tentera salib, untuk sama-sama menghancurkan Baghdad. Dan tuan-tuan, kita lihat At-Tusi menjadi ejen kepada penyatuan ini. Kita lihat betapa dahsyatnya umat Islam, tuan-tuan. Kerana perbezaan mazhab yang ketara itu, mereka sanggup untuk menghancurkan suatu tamadun yang dibina sejak daripada beratus tahun. Dan tuan-tuan, kita lihat di kota Baghdad, kelima, ketua Panglima Perang Baghdad menasihatkan Khalifah, wahai Khalifah, saya cadangkan apabila kita telah bahawa tentera Mongolia telah sampai di sempadan Baghdad, kita siap persediakan sekurang-kurangnya 200,000 tentera kita. Sekurang-kurangnya 200,000 tentera yang solid, yang utama, kemudian dibantu oleh tentera yang di balik pasar belakang. Maka datanglah Perdana Menterinya. Perdana Menterinya Al-Qami yang kita sebutkan tadi. Nama Perdana Menteri ini Al-Qami. Dan dia mengatakan bahawa, tuanku, tidak perlu. Kita tidak perlu untuk menyediakan tentera 200,000. Sebab saya tahu bahawa tentera Tatar ini sangat lemah. Hanyalah mereka kita dapat kalahkan dengan 10,000 saja sudah cukup. Lagipun kita tidak boleh membazirkan wang kewangan negara untuk tentera semata-mata sebab kita perlukan pendidikan dan sebagainya. Itu alasan yang dibuat-buat oleh Wazir Al-Azam, iaitu Perdana Menteri ataupun Ketua Wazir, Ketua Menteri kepada Khalifah tersendiri, Khalifah Al-Mustazim. Maka perancangan pun berlaku. Di sinilah kita lihat pengkhianatan Al-Qami. Al-Qami ialah penasihat Ketua Menteri dan sekarang kita panggil Perdana Menteri. Perdana Menteri yang menasihatkan supaya hanyalah sedia 10,000 tentera. Dan inilah, selain pada itu, dia telah menyaraikan ulama-ulama yang perlu dihapuskan oleh Hulagu. Hulagu bertanya siapakah yang bakal dihancurkan awal lagi. Mula-mula sekali kata Al-Qami ialah yang kuat menentang Tatar ialah ulama. Maka senarai ini ulama Sunni yang tuan apabila masuk Baghdad, hancurkan mereka. Diberikan senarai ulama-ulama oleh Al-Qami. Itulah tuan-tuan. Al-Qami menjadi pengkhianat. Pengkhianat yang dikenali sepanjang sejarah Islam. Di sini, para ahli sejarah mengatakan Al-Qami ialah Syiah juga. Tetapi orang Syiah mati-mati kalaulah ada orang Syiah yang mendengar kata saya malam ni, dia akan nafikan. Sebab dalam konteks orang Syiah, mereka menafikan sama sekali. Dan inilah yang telah berlaku dalam sejarah. Sejarah tidak boleh diubah, tuan-tuan. Dan bagaimanakah mereka telah berpakat dengan Hulagu untuk menghancurkan Baghdad dan daripada dalam kota disambut oleh Perdana Menterinya sendiri. Maka berlakulah pertempuran yang sangat dahsyat. Pertempuran demi pertempuran dan menjenik, iaitu projektil yang dihantar ke dalam kota selama 40 hari bertahan. Maksudnya tidak mudah jatuh. Dan di situ kita lihat tentera hanyalah 10,000 yang menghadapi ratusan ribu tentera yang dibawa oleh Hulagu untuk menghancurkan Baghdad. Dan Baghdad ialah pertempurannya yang paling sengit, yang dijangkakan paling sengit, dan mereka berkampung dan mengepung kota Baghdad begitu lama. Dan tuan-tuan, akhirnya kota Baghdad dapat dipanjat. Mereka dapat menaiki kota ini yang tinggi ini, dan sekarang telah bermulalah untuk menghancurkan
istana ataupun khalifah di dalam istana itu. Dan kita lihat ketika itu, inilah sangat-sangat menyayat dalam sejarah Islam, bahawa khalifah masih lagi mendapat nasihat yang salah. Khalifah Al-Musta'zin ini, dia mendengar daripada Perdana Menterinya, iaitu Al-Qami, yang memang untuk menjatuhkan dia. Dia mengatakan, usah risau, serahkan urusan pertahanan pada kami. Dan malam itu, malam kejatuhan khalifah, malam kota Baghdad dimasuk seberamai-ramai. Ketika itu, khalifah sedang berpesta dengan jariahnya. Jariah ini adalah wanita-wanita yang ada hubungan, yang ditawan dalam perang, yang menjadi tawanan khalifah, dan halal untuk khalifah itu. Dari segi kota Islam, dia halal, tetapi dia sedang berpesta dengan jariah ini, dengan wanita-wanita. Dan tiba-tiba, wanita yang sedang menari ini, yang paling cantik barangkali, ditembusi oleh panah yang dilemparkan daripada luar kota. Terperanjak khalifah. Di kata Ibn Katsir yang meriwayatkan kisah ini, Ibn Katsir mengatakan ketika wanita itu sedang menari di depan khalifah dan pembesar-besarnya, tiba-tiba satu peluru, satu panah telah menembusi dan mengenai wanita tersebut yang sedang menari, dan tiba-tiba jatuh dan mati. Di peluru itu ataupun di panah itu terdapat satu tulisan surat yang berbunyi, Iza Allah infas qadahu wa qadahu azhaba man zawi unqulhum. Dan apabila takdir Allah telah sampai, perancangan Allah telah sampai, maka yang orang berakal pun akan hilang akalnya. Inilah kita lihat bahawa sepatutnya khalifah bersedia dengan tenteranya, dengan segala kekuatannya, tetapi malam itu mereka masih berpesta. Ini dilaporkan oleh Ibn Katsir dalam Al-Nihayah, Al-Bidayah wa Nihayah. Dan itulah kisah kejatuhan kerajaan Islam Abbasiyah dan khalifah yang terakhir. Dan tuan-tuan, jatuhlah Baghdad pada 10 hari 10 pada 14 hari bulan Safar tahun 556 Hijriah. Maka jatuhlah Baghdad. Dan apakah yang berlaku? Maka Hulagu berkampung di kawasan luar kota. Dan dia minta supaya khalifah datang menyerah diri padanya. Khalifah datang membawa anak-anaknya, membawa keluarganya, dan datang berjumpa dengan Hulagu untuk menanyakan tanda penyerahan kalah, menyerahkan kota. Sekali lagi, khalifah bersedia dengan tenteranya. Tenteranya tidak ramai, tuan-tuan. Tenteranya sudah tidak ramai. Yang setia dengan khalifah ketika itu tidak ramai. Dan apakah yang dirasakan oleh Al-Qami, Perdana Menterinya? Tuanku tak perlu susah hati, sebab Hulagu orangnya baik. Tuanku, pergilah berjumpa dengan Hulagu, dan Hulagu akan berikan perlindungan pada tuanku. Saya dipahamkan Hulagu sedang bersedia untuk memberikan perlindungan pada tuanku. Tuanku jangan ragu-ragu lagi. Dan maka pergilah khalifah yang ketika itu tidak dapat berfikir berkali dengan sempurna. Nasihat pengkhianat inilah yang diikuti oleh khalifah, dan dia pergi kepada kemah Hulagu, Tatar. Kata Tatar, tuanku tidak boleh masuk semuanya. Masuk hanyalah 17 orang boleh masuk dengan khalifah. Kemudian boleh masuk berperingkat-peringkat, tidak boleh sekali masuk tentera yang dibawa oleh khalifah. Maka khalifah masuk dengan 17 orang. Maka senyaplah di dalamnya, dibunuh keseluruhannya, kecuali khalifah. Semua tenteranya dibunuh kecuali khalifah. Yang lain masuk pun dibunuh, dan semua yang datang dengan khalifah telah dibunuh. Termasuklah anak-anak ananda kepada khalifah tadi, termasuk istrinya, termasuklah keluarganya, dibunuh satu persatu, dan khalifah melihat seluruh keluarganya dibunuh, dan timbullah perselisihan yang tidak ada penghujungnya. Itulah kisah kejatuhan dan kematian yang dilakukan oleh Hulagu terhadap penduduk Baghdad, khususnya kepada keluarga diraja yang kita masukkan tadi. Lalu ketika itu, Hulagu membilang istri khalifah. Bukan istri di sini, tuan. Istri hanya 4 dalam Islam. Yang maksudkan adalah jariah. Jariah adalah hamba yang ditawan dalam peperangan dan sebagainya. Maka didapati bahawa di dalam sejarah disebutkan istri. Sebenarnya bukan istri, tetapi jariah yang halal dalam Islam.
dan dibilangnya sebanyak 750. 760 isteri, kalaulah mereka sebut isteri quote and quote. 750 isteri kepada khalifah. Sebenarnya 4 saja, yang lain itu semuanya jariah. Dan isteri-isteri ini dibagi kepada ketua-ketua tenteranya, maka itulah yang berlaku. Di depan khalifah, istrinya dibagi kepada orang lain. Dan tidak dapat dilakukan apa-apa pun oleh khalifah yang sangat kecewa dengan sesuatu tersebut. Khalifah dipegangnya. Kemudian orang Mongol Tatar ini membunuh 70,000 umat Islam di kota Baghdad dalam masa 40 hari. Ketika mereka merajalela semasa 40 hari, dibunuhnya umat Islam selama 70,700 orang. Dan dalam sejarah lain dikatakan 1,5 juta. Bahkan kata 2,5 juta. Di sini diberikan angka yang lebih kecil, 700,000 orang dibunuh di depan khalifah. Di depan khalifah. Dan dipertontonkan khalifah oleh Tatar. Dibawanya satu tempat ke satu tempat dan khalifah melihat pembunuhan yang dilakukan kepada keluarganya dan kepada rakyatnya. Dan disitulah Al-Qami. Al-Qami lah yang menunjukkan supaya orang ini dibunuh lebih awal, orang ini dibunuh lebih lewat. Dan ketika itulah khalifah mengetahui bahawa Perdana Menterinya belok padanya sebab dia sangat disayangi oleh Mongolia ketika itu. Disayangi oleh orang Tatar dan di depan sultan, di depan khalifah, maka Al-Qami telah berlagak dan menunjukkan dialah yang menguasai hari itu. Tuan-tuan, ini kisah yang sedih. Ini kisah yang sedih berlaku. Umat Islam dibunuh mengata-kata, akhirnya dibawa khalifah. Di manakah letaknya harta emas dan sebagainya? Tuan-tuan, harta yang dikumpul oleh khalifah Abbasiyah sangat banyak. Dikatakan bertimbun-timbun, emas saja. Dan ibarat kisahlah seperti bukit kecil. Emas yang banyak ini ditanya kepada khalifah, di mana kamu simpan khalifah? Dibawa ke Baitul Mal, sebab Islam meletakkan hartanya di Baitul Mal, tuan-tuan. Harta yang disimpan dalam Baitul Mal umat Islam, untuk umat Islam. Sejak daripada awal khalifah Abbasiyah. Maka dapat kita bayangkan betapa banyaknya. Maka terjadilah dialog yang sangat-sangat menyentuh hati kita. Maka diambilnya sebahagian daripada emas perhiasan ini, letak dalam pinggan, dibawa kepada khalifah. Khalifah kelaparan, tidak beri makanan. Sekarang makan emas kamu. Emas tidak boleh makan, kata khalifah. Dengan perasaan sayu, emas tidak boleh makan, kata khalifah. Kenapa kamu simpan emas? Kenapa kamu tidak pertahankan negara kamu? Kamu tahu tak kami? Kami orang Tatar. Kamilah Ya'juj Ma'juj yang kamu tunggu itu. Kamu sedang tunggu Ya'juj Ma'juj. Tanda hari kiamat kamu, kata orang Tatar. Kamilah Ya'juj Ma'juj. Kamilah Mongol Tatar, inilah Ya'juj Ma'juj. Kamu tahu tak? Kami diutuskan oleh Tuhan untuk menghancurkan kamu sebab kamu telah lupa kepada jalan Allah. Siapa yang khatabah? Orang Mongol. Dia mengaku dia Ya'juj Ma'juj. Kamilah Ya'juj Ma'juj yang disebut dalam hadis kamu oleh Nabi kamu. Sekarang kami datang untuk menghancurkan kamu sebab kamu telah lari daripada agama kamu. Dan kenapa kamu tak makan emas yang kamu simpan ini? Dan tuan-tuan, itulah tempelak daripada Tatar kepada khalifah yang terakhir. Dan dia bertanya kepada pembesarnya, apakah yang kita harus lakukan pada khalifah ini? Sebab kita lihat bahawa memang kerajaan Islam ini besar. Sekarang mereka tidak tahu bahawa khalifah mereka telah ditawan dan kita lakukan mereka. Hati-hati kalau kita bunuh mereka. Bimbang kalaulah kerajaan Islam yang lain datang untuk membelanya. Sekarang apakah yang akan melakukan? Istrinya yang paling cantik. Istri Holagu yang paling cantik. Dia mengatakan bahawa bunuh. Tidak ada hukuman lain untuk khalifah ini. Bunuh. Tetapi awas, kata bininya. Kalau kita bunuh, darahnya tumpah ke tanah. Maka dia akan dibela oleh umat Islam yang lain. Sekarang masuk dia dalam kapet, gulung dia dan pijak dia ramai-ramai. Dan itulah yang diikuti oleh Holagu. Holagu dengar nasihat istrinya. Dan katanya Holagu ini menawan seluruh dunia. Tetapi yang dia paling takut ialah istrinya. Inilah pembesar yang paling besar ketika itu. Yang menghancurkan Islam. Rupa-rupanya takut pada istri dia. Dan setiap yang dilakukan oleh Holagu katanya dinasihatkan oleh istrinya. Penasihat Holagu ialah istrinya. Dan kata istrinya ialah, kita bunuh khalifah Islam ini dengan kita masuk dalam kapet dan kita pijak dia ramai-ramai. Dan itulah yang dilakukan, tuan-tuan. Maka khalifah Islam dipijak ramai-ramai dan matilah khalifah kita. Dan itulah yang dilakukannya. Dalam satu riwayat lain, dipotong kepalanya.
tetapi tidak jelas dalam sirah ini, dalam kisah ini. Dikatakan dipotong kepala khalifah dan dimainkan disepak oleh tentera Mongolia, sebab selepas mati mereka potong kepala. Dan oleh sebab itu, ketika kematiannya mereka tidak membunuh, mereka kata sebab kami pijak siapa mati. Itulah kisah khalifah kita yang terakhir, Khalifah Abbasiyah. Dan ketika itulah tadi isteri dia, kemudian anak dia pula, anak Hulagu meneplak ulama kita. Dia panggil ulama, siapakah ulama kamu yang paling baik di dalam Baghdad? Maka datanglah ulama kita. Maka anak Hulagu bertanya, mempeli sekali lagi umat Islam. Dia kata, tidakkah kamu ialah umat Islam yang dilindungi oleh Tuhan kamu, Allah SWT? Benar, kata ulama. Dan kenapakah kamu tidak menang pada kami? Apakah kamu disayangi oleh Tuhan ataupun kami disayangi oleh Tuhan? Kalau dalam konteks ini, kamu dibenci oleh Tuhan kamu sebab kamu kalah, kami yang menang, kata anak Hulagu. Kata ulama, kamu tahu tak bahawa di ladang kambing, di padang kambing, tuan dia ada anjing untuk menjaga kambing. Apabila kambing ini lari daripada tempat ternakannya, akan dikejar oleh anjing. Siapakah yang disayang oleh tuannya, anjing ataupun kambing? Tentu kambing. Dan yang sekarang apabila anjing ini datang, apabila kambing telah sesat, maka dikejar oleh anjing. Kamu ialah anjing Allah. Dan kami ialah golongan kambing yang sesat. Itulah sebab balasan Allah kepada kami. Sebab sebahagian daripada kami telah lari daripada jalannya. Dan Allah hantar anjingnya untuk membawa kami ke jalan yang baik. Itu jawapan ulama kita kepada anak Hulagu. Rupa-rupanya Hulagu ni bawa isteri, bawa anak, bawa keluarga. Sebab mereka confident mereka boleh kalahkan Islam dengan mudah. Dan itulah sejarah kejatuhan Baghdad akhirnya kepada tangan Tatar. Tuan-tuan, mereka masuk kepada pustakaan yang kita masukkan tadi. Pustakaan Harun Rashid, Khalifah Rashid yang ditinggalkan di situ. Mereka membawa buku-buku ini. Lalu umat Islam melihat buku-buku yang banyak ini dibawa oleh mereka. Mereka menyangka bahawa mereka juga sayang pada buku. Dijangkakan bahawa mereka akan bawa balik ke negara mereka. Rupa-rupanya tidak. Rupa-rupanya dihumban ke dalam sungai Tigris. Dan tujuanlah untuk buat jambatan untuk mereka lalu. Kitab umat Islam ditimbun di dalam sungai untuk jadikan jambatan. Subhanallah. Ini menggambarkan kitab-kitab yang banyak ditulis di Baghdad. Dan ini dikisahkan dalam kisah yang dikaitkan dengan Tatar. Dan kemudian pustakaan dibakar hangus. Umat Islam dibunuh sepenuhnya. Dan ulama dibunuh, penduduk dibunuh. Dan akhirnya apakah yang berlaku pada Al-Qami? Al-Qami sudah bangga, dia sudah dapat memikat hati orang Mongolia. Kata Hulagu, apakah yang kita harus lakukan kepada Al-Qami? Kita bunuh dia. Sebab kalaulah dengan khalifahnya dia juga tidak setia, dia belot apa lagi dengan kita. Jadi hukuman orang ini ialah mati. Maka Al-Qami dibunuh pula kemudiannya oleh Tatar. Maka itulah sifat orang munafik, tuan-tuan. Mereka menjangkakan mereka mendapat kebaikan daripada musuh Allah, musuh umat Islam, tetapi Allah merancang yang lain. Dan Al-Qami dibunuh dengan hinanya oleh Tatar. Maka itulah kisah yang berlaku, tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar. Dan Al-Qami menggunakan pedang dua mata, ke kiri kanan, tetapi akhirnya dia terbunuh di atas sifat bermuka-muka dan munafiknya, tuan-tuan. Itulah kisahnya. Dan umat Islam mengatakan bahawa Mongolia, Tatar ialah kuasa yang tidak dapat disekat lagi. Kemana saja dia pergi, umat Islam akan mengalah-kalah. Umat Islam yang sudah mewah dengan kekayaan, dengan teknologi, dan umat Islam kalah ketika mereka sudah capai teknologi yang paling tinggi. Ketika mereka sudah capai ke muncak tamadun, ketika itulah mereka kalah. Ketika mereka di Andalusia ataupun ketika mereka di Baghdad, ketika mereka sudah capai tamadun yang paling tinggi dunia, ketika itulah mereka kalah. Kita boleh bersabar ketika kita susah, tetapi ketika kita sudah kaya, kita sudah mewah, kita lupa untuk pertahankan diri kita. Dan itulah sifat umat Islam, tuan-tuan, yang berlaku pada masa lepas, dan kita kisahkan kisah ini supaya kita ambil iktibar bahawa kerajaan Islam kebanyakan jatuh ketika sampai di kemuncaknya. Dan mereka mengatakan Tatar tidak boleh disekat lagi. Tetapi tuan-tuan, lahir seorang raja, panglima yang bernama Zahir Bebris ini. Seorang hamba yang telah dinaikkan pangkat kepada sebagai pemimpin tentera yang besar. Dia mengatakan, saya akan berjuang. Tidak ada siapa yang terkalah Allah sekiranya kita bersama Allah SWT.
maka mereka telah bersedia untuk bertempur dengan Mongolia ataupun dengan Tatar tadi, dan berlakulah pertempuran antara kerajaan Islam yang akhir ini, iaitu Mamluk ini, kerajaan Mamluk namanya, dipimpin oleh Zohir Bebres ini bersama rajanya, asalnya seorang hamba, dan pertempuran ini berlaku di Ain Jadut, iaitu di kawasan Palestin sekarang, dan kemenangan berpihak kepada Islam. Maka mitos yang mengatakan Tatar tidak boleh dikalahkan telah dibuktikan salah oleh Panglima Islam ini. Zohir Bebres ini asalnya ialah seorang hamba yang telah dinaikkan pangkat kepada tentera, panglima tentera, dan dia telah menyatukan kerajaan Mesir, Syam, dan dia telah mengalahkan Mongol, menunjukkan Mongol tidak sekuat mana. Mongol kuat apabila umat Islam telah lemah. Dan itulah yang dipelajari oleh Bebres. Bebres mengatakan bahawa umat Islam ialah umat yang berjuang dengan ikhlas, maka mereka dapat mengalahkan tentera yang banyak ini. Kami patin kualitin walabat kata konsultan biazillah. Dan itulah yang berlaku. Dan subhanallah, maka di sinilah kita lihat Mongol telah merasakan bahawa kekuatan mereka telah tercabar. Dan kita lihat bagaimanakah peranan yang dimainkan oleh Raja Mamluk ini bersama dengan panglimanya, telah membawa Islam ke kawasan utara Eropah, sampai ke Azerbaijan, sampai ke kawasan-kawasan di utara Eropah Timur, dan itulah kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan kecil ini. Kerajaan Mamluk ini berada di bawah Baghdad, tuan-tuan. Rupa-rupanya yang membela Baghdad ialah kerajaan Mamluk. Kerajaan kecil, tetapi kerajaan induk telah kalah, maka pertahankan Islam ialah diambil oleh Mamluk, dan Mamluk ini telah berperang dengan perang salib yang datang untuk membantu Hulagu. Tentera Kristian datang untuk membantu Hulagu menghancurkan Islam, tetapi dikalahkan oleh panglima ini, Panglima Zohir Bebres ini, yang kenal dalam sejarah, yang berjuang atas kemenangan, kebenaran, dan itulah sejarah bahawa tentera Mongol tidak dapat melepasi tentera Islam di Syam. Tuan-tuan, itulah yang berlaku. Dan kita ambil iktibar. Islam dapat berkembang ke arah ke utara, ke Azerbaijan, ke Rusia, Georgia, Armenia kemudiannya, dan itu episod yang berlaku kemudiannya. Dan kita boleh lihat apakah yang berlaku seterusnya kepada tentera Tatar yang sedang menimba kekalahan kepada tentera Islam tadi. Timbul seorang lagi tokoh, tuan-tuan, yang tidak boleh kita abaikan di dalam kisah Baghdad, yaitu Barkat Khan, yaitu orang Mongolia, orang Tatar yang kemudian datang untuk menghancurkan Islam. Tetapi takdir ilahi, dia yang berkuasai di kawasan dipanggil kawasan Golden Horse ataupun Auritah Zahwiyah ataupun kerajaan emas di Rusia. Dia adalah keluarga yang sama. Katanya dia anak saudara kepada Hulagu. Dan sekarang Hulagu minta dia bersama-sama untuk menghancurkan kerajaan Islam Baghdad sebelum kekalahan Baghdad itu. Tetapi apa yang dijawab oleh Barkat ialah, saya bersama khalifah saya Muslim, dan saya akan tentang Pocik, saya akan tentang Hulagu. Tuan-tuan, inilah dua keluarga bertembung apabila kebenaran, kepalsuan berada depannya. Maka Barkat Khan yang memimpin tentera Golden Horse ataupun tentera emas daripada tengah Rusia, kawasan Volga, maka dia telah menentang Pocik sendiri, dan kemenangan berpihak kepada Barkat Khan, kepada Islam. Dan Zohir Bebres tadi bersama dengan Barkat Khan telah berpakat satu kuasa yang besar dan menyekat Mongolia daripada mara ke depan lagi. Dan alhamdulillah, Tatar tidak dapat meneruskan perjalanannya, tetapi disekat oleh Tatar sendiri dan disekat oleh Zohir Bebres tadi, dan itulah sejarahnya. Tuan-tuan yang saya hormati, para jemaah sekalian, Barkat Khan ialah keluarga Hulagu, dan ayahnya dulu dihantar sebelum kejatuhan Baghdad ke satu tempat bernama Olga, kepada Sarai, dipanggil sebagai Lembah Volga. Di situ telah terbentuk sebuah kerajaan yang pertama di Rusia, dan dipimpin oleh orang Tatar. Itu sebab kekuatan Islam di Rusia dibawa oleh orang Tatar. Asalnya orang Tatar datang untuk macam Islam, tetapi mereka telah berpaling. Mereka telah membela Islam, dan itulah yang berlaku di kawasan Volga. Itu sejarah Islam di Rusia, dan sekiranya ada masa mungkin kita boleh huraikan apakah sumbangan umat Islam Tatar di Rusia nanti, insyaAllah. Inilah pemimpin Golden Horse yang asalnya joki ini adik-beradik dengan Hulagu, dan anaknya Batu menguasai kawasan Rusia. Kemudian kita lihat anaknya Barkat Khan telah memeluk Islam, tetapi ada orang mengatakan Batu juga telah memeluk Islam, sebab dia lihat dengan patungnya, dia pakai serban.
Kita lihat batu ayah kepada Barkat Khan pakai serban. Walaupun tidak kita pasti dalam sejarah tidak mengatakan dia Islam, tetapi jelas anaknya Barkat Khan ialah pemimpin Islam yang telah membawa sinar Islam ke Russia, dan kita mempunyai seorang pemimpin yang sangat kuat, sama teguh, mantap di Russia, iaitu Barkat Khan, yang kemudiannya telah mengembara ke seluruh kawasan tengah Russia untuk membawa mesej Islam, tuan-tuan. Itulah sejarahnya. Inilah keturunan mereka yang barangkali kita tak dapat lihat dengan jelas, menunjukkan bahawa mereka satu keluarga. Tetapi apabila Islam dipermainkan, maka keluarga tidak tempat dalam ini. Sebab seorang Islam itu tidak akan berkasih sayang dengan mereka yang menentang Allah. Tidak mungkin. Dan itulah ditunjukkan oleh Barkat Khan yang telah mendapat hidayah, dan dia tidak bersama dengan tentera Tatar yang lain. Dan ini memberikan satu faktor bahawa Tatar tidak berkembang begitu kuat ke arah sebelah barat sebab tertahan oleh kedua raja-raja yang saya maksudkan tadi, tuan-tuan yang saya hormati. Dan inilah kita lihat Barkat Khan. Barkat Khan ini satu tokoh yang barangkali tidak banyak ditonjolkan, tetapi pengaruhnya cukup besar dalam konteks membawa Islam ke Russia, ke Azerbaijan, ke kawasan Eropah Timur, dan dia pernah menguasai Romania, menguasai Eropah Timur, dan itulah yang kita kenali dengan tokoh Barkat Khan ini. Kadang-kadang disebut sebagai Berk Khan, maksudnya Barkat Khan. Dan sekali dikatakan dia anak saudara kepada lagu, kadang-kadang dikatakan sebagai sepupunya. Dan yang mana tepat tidak pasti, tetapi maksudnya mereka berkeluarga, tetapi keluarga tidak dapat dipertahankan sekiranya agama mereka berbeza. Iman tidak dapat pertahankan saudara, dan mereka yang beriman tidak pertahankan saudara mereka, walaupun ayah mereka, walaupun anak mereka, walaupun keluarga dekat mereka, tetapi Islam memisahkan mereka. Kalaulah Islam itu dimusuhi, tuan-tuan, itulah yang berlaku. Barkat Khan dengan Hulagu Khan, dua sepupu yang sedang berjuang. Satu berjuang di atas kepalsuan, satu berjuangkan untuk meninggikan syariat Islam. Dua datang bersama, dan akhirnya melihat yang membawa obor Islam ke seluruh dunia ialah Tatar, yang untuk datang untuk mengacau Islam, tetapi apabila Allah telah tukarkan, memberikan hidayah, maka mereka yang menentang Islam, inilah mereka yang bawa sinar Islam ke seluruh dunia. Dan kita lihat panglima-panglima yang lahir daripada perturunan Tatar inilah yang berjuang di Rusia sekarang. Dan dikatakan selepas Mongol telah menguasai bandar-bandar utama umat Islam di Iran ataupun di Baghdad dan sebagainya, dalam masa 40 tahun kemudian, mereka pula memeluk Islam beramai-ramai. Dan contoh-contoh ini dapat kita lihat dalam sejarah agama Islam di Rusia, dan kita lihat mereka datang untuk menghancurkan Islam. Mereka tidak ada sebarang tamadun, tetapi apabila Allah telah berikan iman kepada mereka, mereka telah menjadi pejuang Islam yang sangat kekal. Dan bangsa Turki ialah asalnya adalah bangsa Tatar yang sama. Dan Mongolia, Tatar, Turki ialah bangsa yang sama. Dalam hadis tadi, Rasulullah sebut kita akan memerangi bangsa Turki. Dan Turki dengan Mongolia, Tatar ialah keluarga yang sama sebenarnya. Dan orang Turki telah membela Islam. Apabila kerajaan Osmaniyah telah dibela, maka orang inilah yang membela Islam, teman-teman, yang kemudiannya menjadi satu kerajaan yang terbesar. Akhir kerajaan Islam yang bernama kerajaan Osmaniyah ialah dibina oleh kumpulan yang sama. Itulah sejarah Islam, tuan-tuan, yang sukar untuk kita andaikan asalnya mereka datang untuk menghancurkan Islam, tetapi akhirnya mereka lah yang membela Islam. Dan Hulagu, tuan-tuan, dia mati dengan kehinaan. Apabila dia lihat bahawa keluarganya sendiri telah menentangnya, dan sebelum ini dia merasakan tidak ada siapa yang dapat menyekat tentera Mongol, tentera Tatar, dan sekarang yang menyekatnya lah sepupunya sendiri. Dan disitulah kita lihat akhirnya matilah dengan penuh kehinaan, dan dikatakan dia terkena penyakit gila babi dan kepalanya pecah sebelum meninggal dunia. Wallahualam, tetapi itulah sebahagian sejarah yang ditulis oleh mereka. Tuan-tuan yang saya hormati, Samarkand telah jatuh, Baghdad telah jatuh, Bukhara jatuh, Marwah jatuh, Isfahan jatuh, seluruh bandar ini jatuh. Tetapi Allah telah tukarkan Islam berkembang di Rusia. Jatuh Islam di kota-kota besar Islam, tetapi Allah gantikan dengan tempat baru Islam sedang berkembang, iaitu di Rusia. Maka Rusia mengembangkan Islam apabila Tatar telah menguasai bandar-bandar sama ada di utara Asia ataupun di kawasan Eropah Timur. Dan sekarang Allah gantikan orang Tatar yang datang untuk menghancurkan Islam ini, yang membina Islam, yang membawa Islam ke seluruh Rusia, tuan-tuan. Kita ingat Auratah Az-Zabiyah ataupun Golden Horde ini ialah kerajaan Islam yang panjang daripada timur ke barat, satu kawasan yang besar.
Dan di sinilah kekuatan Islam yang barangkali jarang kita sebutkan. Jarang kita sebutkan bahawa pusat Islam berpusat di tengah Russia. Dan sekarang kalau kita pergi ke Kazan, Kazan ialah kota Islam yang sampai hari ini walaupun telah dizolimi oleh USSR, tetapi Islam kekal di kawasan tersebut sampai hari ini. Dan tuan, Bulgaria, di sekitar Sungai Volga ialah tempat lembah Islam. Di situlah Islam berkembang. Bahkan ketika Islam berkembang di situ, bahkan di situ membentuk kerajaan Islam. Pada tahun 1922, dan Islam membentuk kerajaan yang pertama di kawasan luar daripada ke utara Asia, dan tepatnya lah di kawasan Bulgaria. Di situ negara umat Islam yang sangat-sangat hebat. Sehingga yang merintah Moskow ketika itu membayar jizyah kepada umat Islam yang berpusat di Volga. Itulah kekuatan Islam ketika itu. Dan di sini kita lihat gambar ini menggambarkan bahawa orang Kristian, orang Yahudi, semuanya tunduk kepada kalimat Allah ketika itu. Ketika Islam merintah Russia, maka Islam memberikan keadilan yang sangat-sangat adil. Dan sehingga mereka sangat-sangat gembira berada di bawah perintah Islam di Russia. Akhirnya Islam diperangi di Russia oleh raja yang sama. Dan tuan-tuan, hampir-hampir Raja Moskow memeluk Islam. Dan kita lihat uang emas yang dibina ataupun yang digunakan di Bulgaria ini masih kita dapat lihat dalam sejarah arkeologi sampai hari ini. Dan Kazan menjadi bandar Islam yang penting di kawasan Russia. Dan tuan-tuan, kita lihat di sinilah umat Islam telah membina satu empire yang besar. Ketika itu raja-raja Syiah tunduk kepada Islam sehinggalah mereka sudah jadi kuat dan akhirnya mereka telah mengalahkan Islam. Dan raja Russia yang sangat dahsyat yang memusuhi Islam bernama ialah Ivan Terrible, Ivan ganas, yang dia melihat Islam tidak boleh dibiarkan di Russia, lalu dia menghancurkan Islam. Dan akhirnya kita lihat Islam dizolimi di Russia, satu episod yang cukup dahsyat akhirnya, yang asalnya mereka memeluk, mereka lah yang memerintah Russia satu masa dulu. Dan perjuangan ini teruskan sampai hari ini tuan-tuan. Di sebelah kiri ialah Imam Shamil dan penolongnya yang sangat kental berjuang di kawasan Dagestan, yang sedang berjuang untuk menentang USSR satu masa dulu. Dan perjuangan umat Islam di sini sangat-sangat lama. Dan kita lihat ketika itu umat Islam telah bertapak di kawasan ini dan membentuk negara Islam, dan akhirnya kita telah dikalahkan dan perjuangan tetap dilakukan sampai hari ini. Sehinggalah Russia menjadi USSR. Ketika Stalin dan Lenin, kita lihat umat Islam dizolimi sekali lagi, dibunuh dan dizolimi, masjid diruntuh, yang cukup menyakiti bagi umat Islam di Russia. Dan sejarah ini tuan-tuan, kita lihat telah sampai ke zaman moden ini, dan itulah sebahagian daripada perjuangan yang dilakukan oleh keluarga Tatar dan ulama-ulama yang berada di Russia ini ialah kepala Tatar. Tuan-tuan, muftinya lah orang Tatar, dan ulama besar di Russia lah orang Tatar. Dan sekarang kita lihat Russia memberikan sedikit ruangan pada Islam untuk berkembang, dan mudah-mudahan kita dapat saksikan cahaya Islam, sinar Islam di langit Russia yang bakal berkembang dengan baik akan datang, insyaAllah. Tuan-tuan yang hormati, kita lihat di bandar-bandar Russia, ini tempat yang asal Islam berkembang, yang telah dimusnahkan oleh kerajaan USSR, sekarang telah dibina kembali. Inilah kawasan Volga, dan cukup indah sekiranya tuan-tuan dapat melawat kawasan ini, dapat kita merasakan sejarah Islam yang lama yang berada di lembah Volga tersebut. Dan masjid yang besar telah dibina di kawasan Tatarstan, dan di sinilah sejarah umat Islam yang lama. Dan sekarang masjid telah dibina di seluruh Russia, termasuklah di Kazan. Dan tuan-tuan, kita lihat perkembangan terkini di Russia menunjukkan bahawa sinar Islam kembali. Dan saya dengan rendah hati menulis buku ini, menulis buku ke depan Sinar Islam di Langit Transoxiana dan Russia. Dan untuk para jemaah sekalian, apa yang saya sebut malam ini adalah sebahagian daripada buku ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang berminat bolehlah rujuk pada buku ini, dan mudah-mudahan kita dapat satu gambaran yang lebih luas tetap umat Islam di Russia dan kawasan yang disebut sebagai Transoxiana ini, kawasan Bukhara, kawasan Samarkand, Tashkent, dan kawasan di sebelah sungai ini. Dan inilah kita lihat Islam, bagaimanakah Islam berkembang di sana, dan cukup menarik. Dan saya paparkan buku ini, mudah-mudahan akan dapat memberikan sedikit maklumat tentang umat Islam yang berada di sana. Dan tuan-tuan yang berminat bolehlah rujuki nombor yang diberikan di situ,